Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berjumpa sekali lagi untuk sambung perkongsian kita yang telah lalu. Lama tak nampak. Malam ni free pula. Oh, kena air ginseng. Ngantuk ni ngantuk. Bismillah. Tak apa panas. Banyak air. Dan pada sesi yang lalu kita dah menghabisi ahkamus solat. Hukum hakam solat merangkumi yang wajib, yang sunnah, yang makruh, perkara yang membatalkan semayang atau solat dan perkara-perkara yang harus untuk dilakukan ketika solat. Berasaskan kepada nanas yang diriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pendapat para fuqaha. Ya. Sebagainya daripada mazhab Syafi'i dan sebahagian daripada mazhab-mazhab yang lain lah, ya. Baik. Dan kita dah masuk hari tu sikit tentang solatut tatawwu, preferable prayers, mana sembahyang yang volunteer, yang tak wajib lah. Itulah yang sunnah. Dan saya dah sebut sepakat para ulama sembahyang yang fardu, yang obligatory, yang wajib 17 rakaat, merangkumi 5 waktu salat. Hak ni ulama sepakat lah, ya. Di atas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis Nabi? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala tak sebut in detail, specifically. Cuma ada ayat-ayat yang am lah, yang mana Allah Ta'ala perintahkan kita semayang siang dan malam. Wa aqimis solah li duluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Itu ayat Allah Ta'ala suruh semayang lah. Dan ahli-ahli tafsir merujuk kepada pentafsiran para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum seperti Ibn Abbas. Dia kata ayat ni hak siang tu sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, hak malam tu isyak, subuh, macam itulah, ya. Jadi ada ayat-ayat yang am. Hak spesifik ni hadis Nabi lah. Dan saya dah baca hadis-hadisnya, ya. Hadis Abdullah hadis Abi Hurairah, hadis Talha bin Ubaidillah, di mana Nabi ditanya tentang Islam, ya. Nabi kata khamsu salawat fil yaumi wal lailah. 5 waktu semayang sehari semalam. Dan bila sahabat tu tanya atau A'rabi tu tanya, hal alayya ghairuha? Ada tak yang lain? Nabi jawab, la. No, tak ada. Illa an tatawwa. Ya, melainkan jika kamu sukarela. Jadi semayang tatawwu, solatut tatawwu, merujuk kepada hadis itulah, tatawwu, mana sukarela kan. Ya. Dan adalah beberapa hadis yang lain yang saya dah baca pada tuan-tuan. Jadi sepakat hak fardu, hak wajib, hak itulah, ya. Majoriti ulama tak membezakan antara yang wajib dan fardu. Cuma dalam mazhab Abu Hanifah dia beza hak fardu dengan hak wajib. Fardu ni hak wajib sepakat dengan nas yang qat'i. Ya, no argument, tak ada pertikaian. Hak 5 waktu itulah. Kalau hak wajib pula hak bawah sikit. Masabata bidalilin zanni. Kalau hak fardu katanya masabata bidalilin qat'i. Apa yang sabit dengan dalil yang qat'i. No khilaf. Tu fardu. Hak wajib pula masabata bidalilin zanni. Hak sabit dengan dalil yang zanni, tidak qat'i. Tu dia membezakan. Ya. Witir wajib bagi mereka.
Sembahyang raya wajib bagi mereka. Jadi dia membezakan antara fardu dan wajib. Majoriti tak begitu. Termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, hak fardu kita boleh kata wajib, hak wajib kita boleh kata fardu. Kerana depa hanya ada dua sembahyang saja. Satu yang wajib atau fardu, satu yang tidak wajib, yang sunnah. Kalau Abu Hanifah dia beza sikit. Fardu, wajib, sunnah. Itu je lah. Ya. Dan saya dah baca kepentingan sembahyang-sembahyang sunnah. Mendekatkan diri kepada Allah, menampung ibadah kita yang fardu. Kalau sembahyang sunat tampung sembahyang fardu, puasa sunat tampung puasa fardu, dan begitulah ya. Baik. Dan malam ni kita nak masuk dan nota yang seterusnya. Saya nukilkan di situ rawatib lah ya. Solat rawatib dengan solat tidak rawatib. Kemudian solat sunat bersebab, solat sunat mutlak. Ya, empat itulah yang saya masukkan di situ. Pertama, solat sunat rawatib. 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat sesudah Zuhur, 2 rakaat sesudah Maghrib, 2 rakaat sesudah Isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, typing error tu, salah type ya. 2 rakaat sebelum subuh. Itu rawatib. Kemudian yang tidak rawatib, 2 rakaat sesudah Zuhur, 4 rakaat sebelum Asar, 2 rakaat sebelum Maghrib, 2 rakaat sebelum Isyak. Ya. Secara umumnya begitulah. Walaupun ulama dalam bab ni dia ada sikit sebanyak khilaf lah ya. Al-Imam Malik rahimahullah dia kata rawatib ni satu je. Sunnatul fajri, sembahyang fajar. Wal witru, dan witir. Bagi dia tu saja yang rawatib. Lain pada tu tidak rawatib. Kenapa? Kerana lam yatrukuhu Rasulullah SAW safaran wala hadara. Kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya sama ada ketika baginda bermusafir atau baginda bermukim. Berbeza dengan sembahyang lain yang mana Nabi tinggal. Witir itu termasuk qiyamul lail lah. Ya, Nabi tak tinggal. Jadi kata hak rawatib ni, hak lain itu tidak rawatib. Adapun majoriti kata selain daripada sunat subuh ada lagi rawatib yang lain. Hak itulah. Ya. 2 rakaat sebelum Zuhur atau 4 rakaat. Pasal ada 2 riwayat. Dan ulama pun ada yang berpegang 2 rakaat sahaja yang muakkad, ada yang berpegang ke-4 qabliyah Zuhur itu muakkad. Ya. Kemudian itulah selepas Maghrib dan selepas Isyak. 2 rakaat ya. Walaupun Nabi SAW melakukannya ketika bermukim dan tidak melakukannya ketika bermusafir, tapi sudah memadai untuk dipanggil sebagai rawatib. Sebab Nabi mukim tak tinggal kan. Rawatib juga lah tu. Dan itu pendapat majoriti. Ya. Termasuk Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Majmu' Fatawa. Ya. Dan majoriti lah, majoriti. Ulama mana-mana mazhab pun memang dia pegang hak tu lah. Lain pada tu dia tidak rawatib. Dan tidak ada bilangan-bilangan khusus. Qabliyah Asar, tuan-tuan nak semayang more than 4 boleh saja. Walaupun Nabi riwayat hanya 4 saja. Ya. Rahimallahu mura'an shalla qabla al-asri arba'an. Hadis Ibnu Umar dan Sunan Abi Daud, Allah Ta'ala merahmati orang yang semayang 4 rakaat sebelum Zuhur. 4 je kan? Hak sebut. Hadis Ali bin Abi Talib dalam Sunan Tirmizi sama juga. Kana Nabi yusalli qabla al-asri arba'an yafsil bainahum nabi taslim alal malaikatil muqarrabin wa may yalihi minal mu'minin. Nabi semayang 4 rakaat dengan 2 salam. Dan Nabi beri salam tu untuk malaikat muqarrabin dan orang yang berada di kanan kiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak riwayatnya 4 aja. Tapi kerana dia tidak rawatib, maka tidak ada haddun mahdud. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata An-Nawawi lam yuqaddar qadaran muayyana. Tidak dikadarkan dengan qadar yang tertentu. Boleh saja semayang more than 4. Sekurang-kurang 2 lah. Dan same goes to qabliyah Maghrib, qabliyah Isyak. Walaupun dia tidak muakkad, tapi boleh saja kita semayang lebih. Adapun yang lain, rawatib itu tak boleh. Dia spesifik rakaat. Ya. Oh, saya rajin nak semayang banyak. Semayang lah, tapi niat lain lah. Ya. Tak. Ataupun niat semayang saja. Aku semayang, that's it. Allahu Akbar. Ya. Tapi rakaat dia very spesifik kerana dia rawatib. Baik.
nota saya ni saya cuma buat 1, 2, 3, 4 lah. Solat rawatib, tidak rawatib, bersebab dan mutlak ya. Itu hak paling basic lah. Sebenarnya kalau kita lihat in detail, ulama kita membahagikan semayang sunat ni kepada dua. Other than hak wajib tadi lah, hak fardu tadi. Hak 5 waktu tadi. Ya. Pertama ialah solatun tusannu lahal jamaah. Semayang yang disunatkan berjemaah. Satu lagi, solatun la tusannu lahal jamaah. Semayang yang tidak disunatkan berjemaah. Ini asas-asas pembahagian semayang sunnah. Ya. Satu yang disunatkan berjemaah, yang digalakkan berjemaah, very preferable to be performed in congregation, mana kena berjemaah lah, ataupun berjemaah tu afdal. Satu lagi yang tidak disunatkan berjemaah. Tidak disunatkan berjemaah maksudnya tak perlu berjemaah. Tapi kalau once a while nak berjemaah, okey. Sementara kalau ada tujuan-tujuan tertentu, nak ajar orang, boleh aja. Ya tak? Ya. Kita nak ajar anak murid kita bab dia hasah. Kita semayang berjemaah dengan mereka, okey. Mazhab Syafi'i, of course dalam bab ni dia very flexible. Dia kata okey je, boleh. Ada sikit ulama-ulama yang lain. Kerana semayang-semayang yang sunnah ni dia tak rigid sangat. Tak disunatkan berjemaah tapi tidak haram. Once a while boleh dilakukan. Sementara kalau ada tujuan-tujuan tertentu. Sama ada yang berwaktu atau tidak berwaktu. Tidak berwaktu, no doubt lah. Memang boleh. Kerana Nabi semayang-semayang mutlak bersama sahabatnya secara berjemaah. Nabi semayang dengan Anas bin Malik di rumah beliau. Semayang-semayang yang mutlak lah. Semata-mata semayang. Bukan semayang-semayang yang spesifik. Salaitu ana wa yatimun khalfan Nabi fi baitina wa Ummu Sulaim khalfana. Ya. Anas bin Malik sebut dalam Sahih Bukhari, aku dengan seorang anak yatim semayang belakang Nabi di rumah kami. Dan Ummu Sulaim mak dia belakang kami. Apa yang depa semayang? Tak tahu semayang apa-apa. Ataupun tak ada apa? Depa bukan semayang sunat tertentu, tapi sunat-sunat yang tak disebut. Mana mutlak lah tu. Ada sahabat lagi, Utbah bin Malik pun sama. Dia panggil Nabi mari semayang rumah dia. Ya. Kemudian dia ikut semayang belakang Rasulullah SAW. Dia ni imam kepada kaumnya. Kemudian bila meningkat usia dia buta. Dia panggil lah Nabi SAW datang ke rumah. Kerana dia nak suruh Nabi semayang di rumah dia, dan dia nak jadikan tempat tu tempat semayang dia dengan kaumnya. Kerana bila hujan, dengan sebab mata dia tak nampak, dia tak boleh nak pergi ke masjid. Masjid tempat dia lah. Bukan Masjid Nabawi, masjid tempat dia. Ya. Jadi dia panggil Nabi, Nabi datang dengan Abu Bakar. Sebab dia nak jadikan tempat tu tempat dia nak semayang lah. Ya. Jadi sebelum Nabi semayang, Nabi tanya, aina tuhibbu an usalli fi baitik? Mu nak semayang mana ni? Mana mu suka aku semayang? Ya, Nabi tanya dia juga. Kemudian dia tunjuk kat Nabi di situ dan di sini. Fa asyartu ila nahiyatin minal bait. Aku bertunjuk satu tempat. Fakabbaran Nabi, faqumna wasafna wa shalla rak'atain summa sallam. Jadi Nabi semayang, aku pun semayang di belakang Nabi dengan Abu Bakar sekali dan satu saf. Nabi semayang 2 rakaat bersama kami lah. Kemudian Nabi bagi salam. Semayang apa tu? Semayang sunat mutlak. Semata-mata semayang. Sunat mutlak ni maksudnya semata-mata semayang. No specific prayers. Bukan semayang yang spesifik. Tak. Jadi di atas beberapa hadis yang diriwayatkan, semayang yang macam ni boleh saja kalau nak buat berjemaah. Hak mutlak ni, hak tak mutlak pun dikiaskan, sama juga. Ya. Termasuk yang berwaktu ni, bersebab ni. Semayang duha sunat seorang. Tak disunatkan berjemaah. Tapi kalau nak buat berjemaah once a while boleh. Di atas nas yang sama, ulama kias. Ya. Semayang hajat, semayang taubat, apa-apa semayang lah yang tak wajib, yang tidak berwaktu boleh saja. Ya. Asal dia tak sunat berjemaah, tapi once a while. Of course lah kalau ada tujuan-tujuan tertentu. Ya. It is allowable, boleh lah. Ya. Nampak. Bismillah. Kalau tak bolehnya memang kita buat berjemaah terus menerus. Asal semayang ba'diyah qabliyah terus menerus berjemaah, itu tak boleh ha. Ya tak? Asal semayang duha all the way sunnah, tak boleh lah kan. Nama pun tak disunahkan berjemaah.
Sembahyang hajat terus menerus berjemaah. Asal hajat je berjemaah. Asal hajat je berjemaah. Asal berjemaah je hajat. Boleh aja, tapi kita kena tahu ia tidak disunatkan berjemaah sama sekali. Kita ada hajat kita lah sembahyang. Ya tak? Ya. Tak perlu nak suruh-suruh orang sembahyang. Ya. Man kanat lahu hajatun ila Allah au ila ibni Adam au ila ahadin min abna'i Adam falyatawadda wa liyuhsinul wudu wa liyusalli rak'atain. Ya. Siapa-siapa yang ada hajat kepada Allah ataupun kepada mana-mana anak Adam, ambil wudu betul-betul, kemudian sembahyang 2 rakaat. Summa qala, kemudian berkata, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul, macam mana doa dia Syekh? La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus bukan. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ismin la tada' li zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya. Tu hadis sembahyang hajat ah. Satu tu ya. Mungkinlah ada jalan-jalan atau lafaz-lafaz yang berbeza, tapi hadis itu kembali pada Abdullah ibnu Abi Aufah dalam Sunan Abi Daud dan selainnya. Dan dia hadis yang dhaif, setahu saya bittifaqil ulama. Sepakat para ulama. Tapi kerana dia masuk dalam fadilah amal, bolehlah sembahyang, boleh aja ya. Yang standard mazhab Syafi'i of course lah boleh. Jadi kalau orang sembahyang hajat yang kita kata bid'ah pula. Boleh aja. Fuqaha kalau tak sepakat pun memang majoriti mengharuskan. Mazhab Syafi'i of course lah standard ada sunnatul hajat di atas hadis itu. Ya. Oh, bagi saya tak ada sembahyang hajat. Okey juga pasal hadis itu tidak sahih. Tidak. Mana ada saat yang paling getih dalam kehidupan Rasulullah SAW para sahabatnya. Ya. Ketika peperangan, indal ghazu, in the time of battles. Tapi ada riwayat Nabi sembahyang hajat. Mana ada waktu yang paling getih melainkan peperangan? Betul tak? Benda yang paling susah sekali apa dalam hidup kita? Perang lah. Tapi Nabi tak pernah sembahyang hajat. Ya. Menunjukkan tidak ada lah. Walau bagaimanapun, kerana ada hadis itu, walaupun dia tidak sahih, ulama masuk dalam sunat-sunat yang harus untuk dilakukan, maka walaupun kita tak setuju, kita kena respect lah, kita meraihkan. Jadi siapa yang nak sembahyang, go for it. Dan saya personally pun saya buat juga, seorang-seorang lah kan, sekali-sekala buat juga. Di samping kita sembahyang lain, sembahyang hajat pun saya ada melakukannya. Batu zikir tu saya ingat. Kalau saya tak buat, saya tak ingat zikir tu. Ya. Tapi tak ada lah saya ajak tuan-tuan mari sembahyang dengan saya, tak ada lah. Saya sembahyang seorang kat rumah malam-malam sambil qiyamul lail ke, pagi-pagi sebelum subuh ke, ataupun ketika nak tidur ke. Tapi saya sembahyang once a while, sekali-sekala. Ya. Dan personally saya rasa ada kemustajabannya, saya lah rasa begitu. Tak tahulah dengan sebab sembahyang tu ke ataupun saya tak tahu lah kan. Jadi kalau nak buat, silakan ya. Kalau tak nak buat apa, terpulang. Bismillah. Dia macam sembahyang tasbih lah. Sembahyang tasbih pun sama juga. Kalau ikut hadis tu, ulama tak sepakat. Sebagian kata sahih, sebagian kata dhaif. Ya. Dan kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, Nawawi dia tak terima konsep sembahyang tasbih. Kerana dia kata hayatus solah, sifat sembahyang tu tukhalif kaifiatus solah al-ma'hudah. Tak sama dengan kaifiat sembahyang yang diamalkan. Ya tak? Lepas baca Quran kena zikir. Lepas tasbih rokok kena zikir. Lepas tasbih sujud pun kena zikir. Hatta pada tempat-tempat yang rukun pendek pun zikir juga. I'tidal, duduk antara dua sujud, duduk istirahat pun kena zikir juga. Dia kata sifat sembahyang tu macam tak apa kena lah. Di samping dia tidak berpegang hadis itu hadis yang sahih. Tapi sebagian ulama yang lain
tak tahulah majoriti atau tidak, dia menerimanya. Al-Imam Ibnu Salah, dalam bab ilmu hadis ni, Ibnu Salah ni kira king lah. King. Raja jugalah. Antara big scholars. Dia menerima hadis main tasbih. Dan dia kata, siapa yang kata hadis main tasbih ni dhaif, dia kata orang tu akhta, salah. Kata dia lah, ya. Itu Ibnu Salah. Jadi dalam bab ni open lah, ya. Siapa nak buat, buat. Tak nak buat, sudah. Baik. Jadi pertama tadi, balik yang tadi, disunatkan berjemaah. Apa yang disunatkan berjemaah? 3 prayers. 3 semayang. Pertama ialah semayang Al-Aidain, 2 hari raya. Ini afdalus salawati allati lam tusannu lahal jamaah. Seafdal semayang yang ini adalah afdalus salawat allati tusannu lahal jamaah. Inilah seafdal semayang yang disunatkan berjemaah. Semayang 2 hari raya. Kata Al-Yamani rahimahullah, sahibul bayan, ulama besar mazhab Syafi'i lah. Ya, buku dia Al-Bayan, walaupun dia menjurus kepada mazhab Syafi'i, tapi ia adalah buku yang bercirikan ensiklopedia, lebih awal daripada Nawawi, lebih awal daripada Al-Baghawi dan ulama-ulama yang lain. Hatta kalau kita tengok Al-Majmu' Nawawi, ada mirip-mirip daripada buku beliau. Seolah Nawawi ni ada ceduk juga daripada beliau. Al-Yamani, sahibul bayan. Mazhab Syafi'i ni kadang-kadang ulama tu dikenali dengan bukunya. Bila ulama ni karang kan, dia tak sebut nama ulama tu. Dia kata sahibul bayan, penulis atau tuan punya kitab bayan. Yamani ada tu. Abul Khair Yahya bin Abul Husain Yahya bin Abil Khair Al-Yamani, terkenal dengan nama sahibul bayan. Ulama ni kadang-kadang dia tak panggil nama, dia panggil kitab. Ya. Mazhab Syafi'i kalau sebut sahibul bayan, dia lah Al-Yamani. Saya yang sebut Al-Yamani tu. Kalau ulama Syafi'i dia kata sahibul bayan, sahibul bayan. Kalau sahibu Al-Ifsah, itu Abu Ali At-Tabari, one of big scholars juga dalam mazhab Syafi'i. Sahibul Ifsah. Ya. Kalau sahibu apa lagi ya? Kalau sahibu Syamil, itu Ibnu Sabbagh. Macam Nawawi sebut dalam Al-Majmu' kan. Wa qala sahibu Syamil wa amma san'u ahli al-mayyit at-ta'am wa jam'un nasi alaihi fa bid'atun makruha. Ya. Adapun jika makanan itu dibuat oleh keluarga si mati dan mengumpulkan manusia di atasnya, maka ia adalah bid'ah yang dibenci. Dalam bab makan-makan kematian lah. Sebut kundi arwah marah pula kan, makan-makan kematian. Istilah baru lah. Ya. Jadi Nawawi sebut tu bukan kata-kata dia, tapi dia nukil daripada Sahibus Syamil. Berkatalah pengarang atau tuan punya Asy-Syamil. Syamil ni kitab Syamil. Siapa pengarang kitab Syamil? Ibnu Sabbagh. Ya. Ibnu Sabbagh ke? Tak silap saya Ibnu Sabbagh lah ya. Jadi ada setengah-setengah lah ya. Saya ni la uhaitu bi jami' kutub Syafi'iyah. Saya tidaklah tahu belaka bab kitab Imam Syafi'i ni, mazhab Syafi'i ni. Tapi hak saya biasa jumpa tu Sahibul Bayan, Sahibul Syamil, Sahibul Ifsah, sahib macam-macam lagi ya. Mana ulama ni dia sebut nama kitab ya. Nak sebut Yamani tadi dah ya. Pasal apa sebut Yamani tadi ya? Pasal lagi sebut Yamani. Kata Al-Yamani pasal apa Al-Aidain ni dia lebih afdal. Nawawi pun sebut benda yang sama. Saya kira Nawawi ambil daripada Yamani kot. Ya. Sebab ulama ni, fuqaha ni kadang dia nukil-nukil aja. Nukil ulama sebelum pada dia. Ya. Kan? Jadi Nawawi nukil daripada hak sebelum dia. Antara yang sebelum dia ialah Yamani lah. Jadi kenapa sembahyang 2 hari raya adalah terafdal dalam bab sembahyang sunat yang digalakkan berjemaah? Kerana
Pertama sekali, li'annahuma ratibatan biwaqtin. Kerana semayang ni dia ada waktu yang tetap. Dia macam rawatib juga. Fa asbah bil faraid, maka dia sama dengan yang fardu, seakan-akan yang fardu lah. Ya. Yang kedua katanya kerana ikhtalafa al ulama fi wujubihima aw sunnatihima. Kerana ulama tidak bersepakat adakah ia wajib, adakah ia sunnah. Ya. Jadi di atas beberapa dasar termasuk hak tadilah. Ada waktunya, ulama pun khilaf, ada kata wajib, ada kata sunnah. Jadi dia terafdal. Ya. Sementara Nabi SAW tidak meninggalkannya. Dan Nabi memang memberi penekanan semayang 2 hari raya lebih kepada semayang sunnah yang lain, of course lah yang berjemaah. Penekanan macam mana? Kata Ummu Atiyah dalam Sahih Bukhari atau Muslim, semayang raya ni Nabi suruh mari semua, termasuk al-huyyat, wanita-wanita yang haid. Pasal apa wanita yang haid tak boleh masuk masjid? Kebiasaannya ulama berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan dalam sebahagian buku-buku sunan lah, macam Sunan Tirmizi, Abi Daud, tak silap saya ada dalam buku-buku sunan seumpama itu. Kata baginda, la uhillu al-masjid, sorry, macam mana hadis tu? Cek ya. Pangkal hadis tu mula-mula Nabi kata macam mana? Ujung tu Nabi kata la uhillu hazal masjid li haid wala junub. Mula-mula sekali Nabi kata macam mana? Ustaz pun tak ingat juga. Tak sama hadis tadi. Ghayyiru hazal masjid la uhilluhu li haid wala junub. Rasa begitu hadisnya. La uhillu hazihil masajid. Taib dulu. Cek dengan Google lah. Boleh guna Google ke? Google Yahudi. Ya. US tuan-tuan, antara sumbangan cukai terbesar Google lah. Lebih besar daripada cukai McDonald lagi. Jadi tuan-tuan boykot McDonald, Google pun tuan-tuan kena boykot juga. Boleh? Ha? Boleh boykot? Saya boykot pun tak, makan pun tak. Dan saya tak suka fast food ni. Walaupun dulu saya kerja fast food, restoran manager fast food. Ya. Ni. Inilah uhillul masjid li haid wala junub. Itu dia punya hadis yang paling ringkas. Tapi ada lagi lafaz-lafaz yang agak panjang. Ala kulli hal, maksud hadis itu ialah aku tidak halalkan masjid untuk orang yang haid dan orang yang junub. Ya. Hadis ini sebagian ulama kata dhaif, tapi sebagian kata hasan. Ada khilaf lah di situ. Yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan Sunan Abi Daud. Banyak ulama duk guna hadis ni. Tapi hadis ni bukan the strongest one. Kalau kita lihat in detail. Hadis yang paling kuat ialah hadis Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari atau Muslim, di mana Nabi panggil semua wanita-wanita turun sembahyang hari raya. Termasuk yang haid. Cuma yang haid tu duduk belakang. Jadi dia kata dengan sebab haid ni dia tak boleh semayang, dia duduk di belakang musalla, tempat semayang tu. Ini bukan masjid, ini musalla, tempat semayang. Jadi musalla, tempat semayang yang lapang, padang tu pun Nabi tak bagi masuk, apatah lagi masjid. This is the stronger hadis. Hadis yang paling kuat hadis tu lah. Sebab tu dalam bab ni ulama tak sepakat. Majoriti kata orang haid, orang junub tak boleh masuk masjid. Dulu saya dah pernah urai ni bab junub dulu ni, bab haid dulu ni. Ya. Tapi segelintir lah. Dia kata tidak ada halangan. Di antara tokoh-tokoh besar juga. Ya, antaranya Al-Imam Ibnu Munzir. Dia tak setuju orang haid, orang junub, termasuk nifas juga, tak boleh masuk masjid. Dia tak setuju. Kerana dia kata tidak ada hadis yang sahih. Kalau sahih sekalipun dia tidak soreh.
hadis Ali atau Aisyah ni sahih, tapi tidak sahih. Ada khilaf lah, ada kata sahih, ada kata hasan, ada yang kata dhaif. Tapi kalau Ummu Atiyah tu memang sahih, tapi tidak sahih. Ya. Betul tak? Nabi suruh orang haid datang, orang haid duduk belakang. Sahih tapi tidak sahih. Tak sahih yang menunjukkan bahawa wanita tak boleh masuk masjid. Pasal itu musalla, bukan masjid. Ya. Dia duduk di belakang pasal dia tak boleh semayang. Takkan orang boleh semayang tak boleh semayang duduk depan. Confirm tak boleh semayang duduk belakang. Ya. Wa ta'tazilul huyat al-musalla. Itu dia punya teks. Adapun orang yang haid, dia diasingkan. Yang ni di bahagian belakang. Ya, dia tak boleh semayang. Sahih, tapi tidak sahih. Jadi dia kata tak ada strong evidence. Kata dia lah. Bukan kita nak suruh ikut dia. Tapi supaya kepala otak kita ni ada idea yang luas dalam bab ni. Betul tak? Dan kita ada ilmu yang lebih orang kata apa, menyeluruh lah. Hadis yang saya nak baca mula-mula tadi, wajjihu hazihil buyut anil masjid fa inni la uhillul masjid la haid wala junub. Jauhkan rumah-rumah ini daripada masjid. Aku tak suka, aku tidak menghalalkan masjid ini untuk orang haid dan junub. Cerita dia begitulah. Jadi banyak sebab yang menunjukkan bahawa sembahyang raya ni dia kena jadi yang terafdal. Sebab-sebab saya sebut itulah. Ya. Dia ada waktu-waktu tertentu, bahkan every year Nabi tidak pernah meninggalkannya. Malah Nabi memberi penekanan supaya semua orang hadir, termasuk yang haid. Cuma haid duduk di belakang atau di ujung, diasingkan. Dan of course lah ulama berbeza tentang kewajipan dan kesunahan. Jadi dia top sembahyang sunat yang digalakkan berjemaah. After that marilah khusuf. Khusuf ni gerhana matahari. After that khusuf. Khusuf ni gerhana bulan. Ya. Kemudian selepas itu istisqa, minta hujan. Kenapa gerhana lebih afdal daripada minta hujan? Kerana gerhana gerhana li zikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Kan Nabi kata, idza ra'aitumuha fafza'u ila zikrillah. Bila kamu lihat ia, maka bersegeralah kepada mengingati Allah. Jadi tujuan sembahyang tu kerana zikrullah. Adapun istisqa ni li talabi rezeki, untuk minta rezeki. Ialah bila kemarau, rezeki tak ada kan. Haiwan pun tak boleh hidup, tanaman pun tak boleh hidup, rezeki. Jadi mana lebih afdal, zikrullah atau rezeki? Zikrullah lah. Sebab tu ulama susun tu alasannya begitu. Dua sunat raya, kusuf dan khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. After that istisqa. 3 atau 4 sembahyang ni tusannulahal jamaah, yang digalakkan kita sembahyang secara berjemaah. Seorang pun sah di sisi majoriti, termasuk yang standard mazhab Syafi'i. Sembahyang raya kita boleh sembahyang seorang, tapi tak afdal lah. Kalau Hanafi tak boleh sembahyang bersendirian. Bahkan tak boleh kita sembahyang selepas ia telah disolatkan oleh imam. Nak sembahyang saja-saja di rumah, imam tak sembahyang lagi, kita nak sembahyang dah tak boleh. Of course kalau imam dah sembahyang, kita pun tak boleh sembahyang juga. Lagi tak boleh sembahyang. Kalau sebelum lagi tak boleh sembahyang, selepas pun tak boleh, kena sembahyang berjemaah. Kalau miss pun tak boleh. Dia kira sudah habis waktunya. Oh, dia very straight. Tapi majoriti kata okey je, pasal dia sembahyang sunat kan. Ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, as-salawat allati la tusannu lahal jamaah. Kata Nawawi, sembahyang-sembahyang yang tidak disunatkan berjemaah. Tadi selesai. Kemudian yang kedua, yang tidak disunatkan berjemaah. Yang tak disunatkan berjemaah ni, dia terbahagilah kepada beberapa bahagi. Pertama yang rawatib. Itulah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, itu rawatib. Hak muakkad-muakkad itulah. Sebagian ulama kata 10, sebagian ulama kata 12. Hatta dalam mazhab Syafi'i dua-dua standard. Ada sebagian ulama kata 10, ada sebagian ulama kata 12. Saya tak ingat the most standard. Hak paling standard hak mana saya tak ingat. Boleh cek dalam Muktamad Zuhaili. Saya ingat yang paling standard 10 rasanya. Tak tahulah, nanti saya cek balik.
Itu pendapat majoriti para ulama. Walau bagaimanapun, di sana ada berbagai-bagai pendapat dalam bab ni. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Buaiti dia kata yang muakkad, yang rawatib ba'diyah qabliyah ni 8 saja. Ya, 8 saja. Sunat isyak dia tak masuk. Saya tak tahu pasal apa, saya pun tak rujuk dalam Al-Buaiti. Tapi ada disebut dalam buku-buku fiqh mazhab Syafi'i. Termasuk Al-Majmu' Nawawi, Al-Bayan, Yamani dah ramai lagi. Dah ada ulama yang sokong juga, Imam Al-Khitri ni ulama besar Syafi'i terdahulu lah. Tapi dia tak tepat lah, kerana ada hadis kan selepas isyak. Ya. Jadi disebut oleh para ulama tak sebenarnya betul. Kerana di sana ada lagi pendapat-pendapat yang lain yang lebih tepat. Dan Imam Syafi'i dalam bab ni pun dia ada 2-3 pandangan. Ya, ada dia kata 8, ada dia kata 12 atau 10. Jadi 12 atau 10 tu lebih tepat. Ya, ada ulama kata 18, ada juga. Ya, Al-Imam Abu Ali At-Tabari dalam bukunya Al-Ifsah, dia kata 18. Bukan hanya 12 atau 10 yang kita sebut tadi, tapi dia tambah lagi 6. Itulah 2 rakaat selepas Zuhur. Dia kata lepas Zuhur 4 ni muakkad. Lepas Zuhur, majoriti kata muakkad 2 aja. Kerana dirujuk hadis Ibnu Umar dan hadis Ummu Habibah. Aisyah juga yang diriwayatkan dalam buku-buku sunnah dah. Of course lah, Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Ya. Tapi dia kata lepas Zuhur 2 tu muakkad juga. Jadi 4 juga muakkad lepas Zuhur. Pendapat dia, suka hati dia lah kan. Kerana dia kata hadis Ummu Habibah tu dan Aisyah juga yang diriwayatkan dalam buku Sunan, man hafaza, tu hadis Ummu Habibah. Kalau hadis Aisyah, man sabara ala ithnatai asyarata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa-siapa yang jaga 12 rakaat, kan, Allah Ta'ala membina baginya satu rumah atau satu istana dalam syurga. 12 memang hak tu lah hak majoriti pegang pun. Tapi dia pergi tambah hadis Ali bin Abi Talib yang 4 rakaat tu, jadi 16. Lepas tu selepas Zuhur tu dia ambil hadis Ummu Habibah yang ada dalam An-Nasa'i, jadi dia kata 18. 12 hak majoriti pegang, dia tambah lagi 6. Lepas Zuhur dia kata 4 tu adalah muakkad, dan sebelum asar pun dia kata muakkad juga. Majoriti kata tak, tapi dia kata muakkad juga. Ya. Dan bagi saya muakkad tak muakkad ni lebih kepada teoretikal saja, ya. Maksudnya nak bagi nampak hak mana hak betul-betul afdal lah, ya. Tapi dari sudut semayang kita buat saja, ya. Macam kata Imam Ghazali dalam Ihya, dia kata isu muakkad tak muakkad ni lewat setelah ilmu disusun. Dan ulama ada perspektif yang tidak sama. Ada sebahagian dan ia majoriti, dia melihat apa yang dirutinkan oleh Nabi, madawama wa wazaba alaihi Rasulullah. Nabi rutin, hak itulah jadi muakkad. Hak Nabi tak rutin, tak muakkad, walaupun ada fadilat yang besar. Tapi ada segelintir ulama, walaupun ia tidak dirutinkan oleh Nabi, tapi dia melihat dari sudut fadilat yang ada, dia ambil juga. Dia tak majoriti lah, tapi dia berpendapat begitu. Mujtahid kan, itu bezanya mujtahid dan tidak mujtahid, ya. Kalau dia taklid aja, dia bukan mujtahid. Mujtahid mesti ada pendapat dia sendiri, betul tak? Bismillah. Okey, itu yang berwaktu lah, ya, rawatib. Satu lagi yang tidak disunatkan berjemaah ialah sembahyang tidak rawatib lah. Dan yang tak rawatib ni dia ada 2 pula. Satu yang bersebab, satu yang tidak bersebab. Jadi gambarannya, rangka asalnya daripada hak sembahyang sunat tadi pecah 2. Satu disunat berjemaah, satu tak disunatkan berjemaah. Yang tak sunat berjemaah pecah 2 pula. Satu rawatib, satu tidak rawatib. Rawatib hak 12 tu lah. Hak tak rawatib pula pecah 2. Satu yang bersebab,
satu yang tidak bersebab. Yang tidak bersebab ni yang mutlak-mutlak macam tu lah ya. Okey, mana yang bersebab? Ya. Yang tidak rawatib tapi bersebab. Kita buat tu kerana ada sebab-sebab tertentu. Mana? Yang mana kalau tak ada sebab tu kita tak boleh buat lah. Sunat wudu, ya tak? Itu bersebab. Sebab tu kita boleh sembahyang anytime, anywhere. Selain daripada kubur dah tandah lah. Selain daripada tu boleh aja sembahyang. Pada waktu-waktu yang dilarang pun boleh sembahyang. Kerana dia bersebab. Sebab dia tu boleh overrule atau overcross larangan yang ada. Larangan tu am, sebab ni khas. Bagi ulama yang melihat begitulah. Tapi sebagai ulama ia berpandangan berbeza. Dia kata sebab itu am, larangan itu khas. Terbalik pula. Macam Hanafi tuan-tuan, apa-apa sembahyang dalam waktu yang dilarang tak boleh sembahyang. Bersebab ke tak bersebab ke? Kerana dia kata larangan itu khas. Sebab dan tidak bersebab itu adalah am. Majoriti kata tak. Larangan itu am, sebab tu khas. Ya. Jadi waktu-waktu yang dilarang, yang kita tak boleh sembahyang ialah sembahyang yang mutlak. Adapun sembahyang yang ada sebabnya boleh sembahyang. Of course lah kalau sembahyang yang ada waktu yang tersendiri, termasuk qada bahkan. Mana sembahyang ada waktu tersendiri? Rawatib, kau boleh habaq dia. Kalau kita tak buat, tertinggal atau seumpama, kita nak sembahyang pada waktu dilarang boleh. Nabi larang sembahyang after asar, tapi lepas asar Nabi sembahyang. Ba'd dia zuhur yang Nabi tertinggal. Jadi larangan tu tidaklah mutlak. Ya, ada pengkhususannya. Antara pengkhususannya ni lah. Ada sebab. Qada fardu. Qada sunat rawatib atau tertinggal, boleh. Tapi kalau Hanafi tak, dia tak boleh sembahyang. Pasal dia kata larangan itu khas. Ya. Ada member dia pergi Afrika. Lepas asar dia sembahyang. Lepas tu Jumaat marah dia. Di Afrika. Ini hamba Allah di surau Al-Mahdi. Dia ni major pencen tentera lah. Dia pernah pergi ke Afrika, dia sembahyang. Gaduh-gaduh dia kata dengan Afrika tu. Kata saya Syafi'i boleh sembahyang. Oh no, you cannot pray. Member jenis orang kampung juga. Dia tahu waktu aja. Dia tak bagi kawan tu sembahyang. Jadi bersebab sunat wudu, ya. Masa wudu itu kita dah baca hadis tu, hadis Uthman bin Affan. Dah hadis Bilal bin Abi Rabah, sunat wudu kan. Sunat apa nama tahiyatul masjid, ya. Hadis Abi Qatadah Al-Ansari yang diriwayatkan Rasul Muslim. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' aw yusalli rak'atain. Bila seorang tu masuk masjid, maka jangan dia duduk melainkan dia sembahyang 2 rakaat. Rakaat 2 rakaat, ya. Sunat wudu ni tuan-tuan, majoriti kata right away after tuan-tuan wudu, tuan-tuan sembahyang. Kalau tuan-tuan tangguh lebih lama, tak sunat lagi. Tu majoriti kata begitu. Tapi segelintir kata, as long as kita belum sembahyang, boleh saja kita sembahyang sunat wudu, walaupun lapang masa yang lama. Itu pendapat Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam buku Usul Fiqh beliau. Saya pernah baca sunat wudu, dia kata boleh saja. Jadi ada pendapat yang kata sunat wudu boleh saja walaupun dah lama kita wudu, sebab kita belum sembahyang. Kita ambil wudu pukul 11, lepas tu buat kerja kungkang pukul 12, kita nak sembahyang niat sunat wudu, dia kata boleh. Kalau majoriti tak boleh dah. Kering air tubuh habis, about 5 to 10 minutes after kita wudu, right away sunat wudu, ya. Jadi tahiyatul masjid apa? Duha dia bukan bersebab. Duha dia berwaktu, dia ada waktu dia. Ni yang tak berwaktu tapi bersebab, ya. Tadi rawatib, kemudian tak rawatib. Tak rawatib ni bersebab, tidak bersebab. Duha ni dia masuk yang berwaktu, dia ada waktu dia. Itulah waktu duha sampai tengah hari. Duha ni dia mutlak ke? Duha bukan mutlak. Dia duha
Duha dia bukan bersebab. Sunat duha dia ada kategori mana? Saya pun lupa. Bersebab bukan bersebab. Berwaktu pun setahu saya dia bukan berwaktu. Dia sebenarnya mutlak rasa duha ni. Sebenarnya mutlak berwaktu ke macam ni. Duha. Tapi duha muakkad juga. Nanti jap. Semai sunat wudu, semai sunat tahiyatul masjid. Apa lagi? Ha? Sunat safa. Apa tu? Oh, ni. Bermusafir. Oh, ingat bulan Safar tadi. Terkejut saya. Semai sunat Safar. Bulan Safar ada semayang ke? Ingat ada mandi Safar je. Mandi Safar ada juga. Itu Safar. Ini Safar. Musafir lah. Musafir. Kejut lah. Semai sunat Safar. Musafir. Memang termasuk dalam sunah-sunah bermusafir ialah kita semayang sekurang 2 rakaat. Ya. Di atas umum hadis yang diriwayatkan dari Sunan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah. Sebenarnya bukan bermusafir saja, kita keluar rumah saja sunat sembahyang 2 rakaat. Ya. Pasal Nabi kata, siapa-siapa yang sebelum dia keluar rumah dia sembahyang 2 rakaat, maka ia terjaga daripada makhrajasu, benda tak baik yang berlaku di luar. Dan bila dia balik pula, musafir ke tak musafir, janji dia keluar rumah, dia balik. Dia sembahyang 2 rakaat. Maka dia terpelihara daripada madkhalasu, benda tak baik hak ada dalam rumah. Ya. Jadi sementara ada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, di mana Nabi bila balik dari bermusafir, Nabi akan sembahyang 2 rakaat di masjidnya. After that baru Nabi balik rumah. Ya. Jadi boleh sembahyang. Ataupun ada galakan untuk sembahyang sunat before kita bermusafir. Dan keluar rumah juga. Keluar rumah juga. Apa lagi yang bersebab? Ya. Istikharah. Istikharah mutlak. Duha mutlak lah. Ya mutlak ni tuan-tuan, dia ada 2 jenis. Pertama, mutlak yang semata-mata mutlak. Aku semayang, Allahu Akbar. Ya. Lagi satu mutlak, dia ada waktunya. Ada waktu dia. Dia muakkad. Mana ada waktu yang spesifik. Seperti qiyamul lail. Semayang malam ni dia mutlak. Tapi hanya boleh dilakukan pada malam hari lah. Bila kita miss pada malam hari, kita boleh saja qada di siang hari. Boleh. Ya. Karena Nabi idza fatathu as-salatu minal laili liwaj'in aw ghairihi shalla minan nahar sintai asyara rakaatan. Kata Aisyah dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW, Bukhari tak salah saya, ataupun Abi Daud, tapi very sahih. Ya. Ada yang maklum dan very well known, memang diketahui lah. Jadi Aisyah kata Nabi kalau dia miss sembahyang malam dengan sebab sakit atau seumpamanya, Nabi akan sembahyang di siang hari 12 rakaat. Malam biasa Nabi sembahyang ganjil. Tapi bila Nabi tak semayang, Nabi miss, Nabi akan semayang di siang hari genap. Kerana siang tak boleh ada 2 witir. Kita dah ada witir siang, maghrib. Jadi siang tak boleh semayang witir lah. Tak boleh semayang ganjil. Dia kena semayang genap lah. Ya, sekejap. Nak habiskan yang tu. Duha pun sama, dia mutlak. Tapi dia ada waktunya. Daripada waktu duha sampai qubailu az-zawal. Ya. Dekat waktu zuhur lah. 15 to 20 minutes before zuhur. Mana lebih kurang tu lah, dekat-dekat nak zawal, qubailu zawal, mana hampir-hampir nak zuhur. Tak boleh semayang duha lagi lah. Dan sebaik-baik duha ni dia rubu'un nahar, 1/3 of the macam mana? 1/4 siang lah. Seafdal-afdal duha 1/4 siang. Maksudnya dekat-dekat nak tengah hari lah. Ya, salatun nahar, Nabi kata apa? Hadis Zaid bin Arqam, Sahih Bukhari atau Muslim, salatul awabin hina tarmudul fisal. Kerana Zaid bin Arqam dia pergi ke Quba, dia tengok orang sembahyang duha awal. Maka dia kata, kenapa kamu tak sembahyang lewat? Nabi kata
Salatul awabin hina tarmudul fisal. Bila kamu semayang lewat, dia jadi semayang awabin. Semayang orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi sebab tu ya. Lewat tu lebih digalakkan lah. Apa tadi nak tanya apa je? Jenazah ghaib. Kenapa? Waktu jenazah ghaib. Alah, asal tanya soalan pening-pening ni. Okey, semayang jenazah kita boleh semayang pada bila-bila masa. Walaupun pada waktu yang dilarang. Ada khilaf labat ni, tapi majoriti kata boleh saja semayang pada waktu-waktu yang dilarang. Jenazah. Tak kira ghaib, tak kira hadir, sama saja. Ya. Cuma kalau pengkebumian, majoriti ulama memakruhkan pada malam hari, melainkan jika tidak ada waktu yang lain ataupun tak boleh ditangguhkan, maka boleh malam. Malam ni asal dia makruh, dan sahabat tak suka kebumi malam. Ada hadisnya, ya. Pasal apa tak boleh malam? Pasal Nabi larang buka lampu di kubur. Nahan Nabi an ittikhazi siraj fi al-maqabir. Maqal. Hadis apa tu? Saya lupa. Nabi larang pasang lampu di kubur. Oh, kubur ni Nabi very strict tau. Pasang lampu pun tak boleh. Nanti orang pergi iktikaf kat situ, pergi minta dengan kubur lah. Betul. Ya. Ada orang yang buat juga. Sebab itu kalau kita lihat, memang pendapat sebagai ulama memakruhkan kubur dipasang lampu. Ya. Habis tu kubur sekarang pasang lampu je. Ada keperluan okey lah. Tapi kalau tak ada keperluan sahaja pasang lampu, memang ada larangan dalam hadis. Dan ulama memang berpendapat makruh menyalakan lampu di kuburan. Ya. Ini kalau kita lihat perbahasan ulama klasik lah. Nak cerita mereka berhistory bab kubur tu lampu tak dipasang. Pasal kubur ni tempat syirik ya. Syirik bermula di kuburan. Oh, marah, ada orang marah cakap kubur syirik ni. Okey. Jadi tak kira ghaib, tak kira hadir, boleh saja semayang jenazah. Sebab larangan dia am. Dia dikhususkan oleh sebab-sebab yang spesifik. Macam tadilah, sunat wuduk boleh semayang waktu dilarang. Qada fardu boleh semayang, qada sunat boleh semayang, jenazah pun boleh semayang. Sebab ada sebab kita nak semayang tu. Dia sebab-sebab yang sebegini dia overrule larangan yang ada. Jadi larangan tu am, yang ni dia boleh saja. Ghaib. Dalam dia tu ada majlis. Majlis apa? Majlis ilmu lah. Okey. Jadi kita masuk masjid. Aha. Kita yang tahiyatul masjid. Ada tak? Afdal semayang tahiyatul masjid dulu. After that baru duduk dalam majlis ilmu. Walaupun ada sebagai ulama yang kata afdal masuk ke majlis ilmu. Tapi saya kira ramai para fuqaha yang menggalakkan kita semayang dulu tahiyatul masjid. Kerana ulama sebagainya mewajibkan. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Ya, hadis Abi Qatadah dan Sahih Bukhari atau Muslim, Nabi kata siapa-siapa yang masuk masjid, maka dia jangan duduk melainkan dia semayang 2 rakaat. Ada Abi Daud tapi maklumlah hadis tu dalam buku Sunan, dalam bab semayang sunat tahiyatul masjid lah. Nabi perintah tu. Bila Nabi perintah, wajiblah. Melainkan jika ada dalil yang menjatuhkan status dia daripada wajib kepada sunnah lah, dan tidak ada. Sahabat masuk dalam masjid, Sulaik namanya. Sahih Bukhari atau Muslim. Nabi suruh semayang dulu. Ya Sulaik, qum warka' rak'atain. Wahai Sulaik, bangun semayang dulu 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Sebab itu bila imam bagi khutbah, kita tak boleh buat apa-apa. Nak semayang pun tak boleh. Yang boleh hanya semayang tahiyatul masjid bagi orang yang masuk. Ya. Al-Imam Abi Syuja' dalam matan beliau. Matan Abi Syuja' ni antara the most popular matan dalam mazhab Syafi'i. Saya hafal dulu teks matan Abi Syuja' ni tuan. 7-8 tahun lepas lah masa saya buat master. Saya memang suka pada matan Abi Syuja' ni dan saya hafal.
Tapi tak semua lah matan yang ada tu ratus-ratus juga, 100 lebih kot. Ha? Saya hafal sampai jinayat. Ibadat, munakahat, muamalat jinayat. Lepas tu ujung bab qada semua saya tak hafal. Tapi ibadat memang hafal mulut tuan. Daripada awal. Al-miyahul lati yajuzu biha tathhir arba'umiyah. Ma'un tahir mutahhir. Saya hafal tu. Al-miyahul lati yajuzu biha tathhir. Lupa juga. Tapi dulu saya hafal betul. Ingat. Tapi dia sebut dalam tu, wa idza dakhala al-masjida wal imamu yakhtubu falyusalli rak'ataini wa yukhaffif fihima. Tu betul. Tengok saya hafal tu pasal saya ingat. Bila masuk ke dalam masjid, imam tengah bagi khutbah, maka dia sembahyang 2 rakaat dan dia ringan-ringankan padanya. Jadi dalam standard mazhab Syafi'i memang masuk imam bagi khutbah, kita sembahyang dulu. Allah, setakat majlis ilmu. Khutbah dengan majlis ilmu mana lebih afdal? Nak tanya. Khutbah lebih afdal lagi daripada majlis ilmu. Kita duk mengajar, duk kuliah apa gitu gini. Kena sembahyang juga. Setakat majlis ilmu, of course lah. Kan? Standard mazhab Syafi'i memang kita disunatkan tahiyatul masjid dulu. Dan setahu saya itu majoriti para ulama. Mungkin adalah pendapat-pendapat individu tertentu, ulama-ulama tertentu yang dia kata galak duduk di majlis ilmu. Ada, mungkin. Saya rasa ada lah. Ya? Takkan ustaz pandai-pandai kan. Ada ustaz kata, duduk majlis ilmu lebih afdal. Dia bacalah hadis tu, hadis ni, hadis yang umum-umum lah. Tapi yang very related to that circumstances ialah semayang dulu. Dan Nabi pun, dulu saya pernah baca hadis al-musyi fi solah. Hadis number 1 lah dalam bab semayang. Nabi tegur orang tu semayang tu kan. Bila Nabi duduk bersama sahabat dia masuk, dia semayang dulu. Kemudian dia baru datang jumpa Nabi. Bila dia datang jumpa Nabi, baru Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusall. Pergi balik semayang, kamu tak semayang tadi. Pasal apa Nabi kata begitu? Sebab Nabi tengok dia semayang. Dia masuk masjid, dia semayang dulu. Ya. Tahiyatul masjid ke, bukan tahiyatul masjid ke? Dia semayang dululah cerita dia. Kemudian baru dia mari pak Nabi. Semayang dulu lah. Siapa tanya dia? Abang tanya? Semayang dulu lah. Itu lebih sunnah insya-Allah taala. Boleh ada soalan lagi? Sejam Masya. Ha, 3 minit ke nak sejam? Cukup tu. Ada nak tanya apa-apa lagi tak? Jadi semai sunat ni habislah. Sunat rawatib, tidak rawatib bersebab sunat wudu tahiyatul masjid, masuk keluar rumah. Saya dah baca tadi hadis Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah sebelum musafir, solat sebelum dibunuh. Ada juga hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud. Kemudian next nanti saya masuk solat istisqa, solat hari raya dan solat gerhana. Ya. Solat sunat mutlak. Nampak ni? Duha. Dah ada kat nota tu. Alamak. Nota sendiri pun tak ingat ke? Lepas tu claim hafal mata habis hujak lah apalah. Repek ustaz ni. Duha mutlak. Qiyamul lail mutlak, witir mutlak, taubat mutlak, hajat mutlak, syukur mutlak. Ya. Jap. Jadi next nanti saya hurai semayang istisqa, hari raya dan gerhana. Mungkin saya ambil 2 kuliah kot. Ya. Kerana 3 semayang ni dia very special lah. Dia ada dia punya specific occasion dan specific kaifiyat. Ya tak? Berbeza dengan semayang-semayang lain yang mana dia semayang macam semayang-semayang biasa. Tapi istisqa ada tata caranya. Solat hari raya ada tata caranya. Gerhana lebih-lebih lagi lah. 2 qiyam dalam 1 rakaat. Betul tak? Jadi saya akan explain more next kuliah nanti. Apa je Haji tanya apa tadi? Haji kena bagi hadiah malam ni. Banyak tanya soalan ni. Isyraq atau syuruk? Kenapa? Okey, dah habis tanya. Okey. Okey, pertama sekali kita nak kena tahu zaman Rasulullah SAW tak ada jam. Ya. There was no watch. Tak ada jam. Jadi kalau kita kata 5 minit, 10 minit, 15 minit, ya, itu adalah perkiraan kita. Zalika takdiruna, orang Arab kata.
It is our calculation. Kita yang calculate begitu. Sebab tu dulu ada seorang, tak tahulah Pak Kiai ke, Pak Ustaz ke, Pak Lebay ke, tapi Malaysia kita pula belah-belah hujung mana kan. Dia kata kalau nak minta hajat dengan Allah semayang di tengah malam, qiyamul lail. Betul tu. Tapi dia kata waktu mustajab, dia kata pukul 4 pagi je. 4 pagi. Betul-betul 4 pagi. Mana dia tahu. Zaman Nabi mana ada jam. Dia gerai aku. Budak-budak saya kepala lah. Malam ni akhirul lail, end of the night, memang waktu yang paling afdal lah. Ya. Pukul 3 4 pagi onwards ke depan ya. Tapi jangan kata pukul 4 pagi. Ini waktu yang paling mustajab, paling mustajab. Mana ada jam zaman dulu ya. Sebab tu saya sebut tadi. Duha sampai Qubailul zawal, dekat nak zawal. Dekat nak zawal tu saya lihat ada ulama kata 20 minit. Ada kata 15 minit. Pasal minit-minit ni benda baru. Betul tak? Sama juga yang Haji cakap jadi. Syuruk ni 10 hingga 15 minit after masuknya waktu yang dibenarkan solat. Itu kita punya takdir lah. Maknanya bila matahari naik, sekadar satu hasta, masuknya waktu syuruk, waktu yang kita boleh semayang tu, waktu duha tu, kan? Kalau kita tengok takwim tu dia beza syuruk dengan duha. Sebenarnya waktu kita boleh semayang tu, kita dah boleh semayang duha. Waktu tu start duhanya. Ya. Syuruk ni sebenarnya ulama khilaf. Ada sebagian ulama kata there is no syuruk. Tak ada syuruk. Dalam konteks mazhab Syafi'i ada. Tak silap saya kalau Ta'limat Ibn Hajar Al-Haytami ataupun Syihabuddin Ar-Ramli. Salah seorang lah dia kata tak ada syuruk. Ya ada duha. Ya. Bila masuk waktu yang dibolehkan semayang, bermulalah waktu duha, yang ada semayang duha. Semayang syuruk tu ialah duha di awal waktu. Sebab tu kita lihat dalam buku mazhab Syafi'i tak semua sebut syuruk, tak semua. Jarang lah saya banyak baca buku mazhab Syafi'i, tak semua sebut syuruk. Takkan jumpa. Tapi duha memang semua ada. Ya. Jadi ulama khilaf, ada semayang kata no syuruk. Tak ada semayang sunat syuruk atau semayang sunat isyraq. Yang ada ialah duha. Kalau kita semayang di awal waktu, itu duha di awal waktu. Kalau kita semayang di tengah waktu, itu duha di tengah waktu. Kalau kita semayang di hujung, itu duha di hujung waktu, which is afdal. Mana waktu yang panas tu kan. Tapi ada segelintir, dia kata ada syuruk. Syuruk ni ialah waktu awal bila boleh kita semayang. Bila matahari dah naik tu, masuk waktu yang boleh kita semayang tu, ya, biasa 20 minit lah lepas matahari naik. Matahari dah naik kan. Sekadar satu hasta, orang tua kata satu galuh. Biasa 20 minutes after matahari naik, dah masuk waktu kita boleh semayang. Waktu duha lah tu. Dia kata ada syuruk. Tapi 10 to 15 minutes atau 5 to 10 minutes masa matahari dah naik lepas waktu harus tu. Lepas tu tak ada syuruk lagi. Yang ada hanya duha. Ada kata begitu. Jadi kalau tuan-tuan nak semayang syuruk, boleh saja semayang syuruk waktu tu lah. Kalau nak semayang. Ataupun tuan-tuan boleh niat duha terus. Kerana syuruk sebenarnya hadis dia satu je. Itulah hadis Abu Zar yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi, di mana Nabi kata bila kamu sembahyang subuh berjemaah, after that kamu zikir kepada Allah, dan bila matahari naik boleh untuk kamu sembahyang, mana waktu harus tu kamu sembahyanglah 2 rakaat. Kutibalahu hajjun wa umratun tamatan. Setengah riwayat kutibalahu hajjun tamah. Macam itulah buku hadis dia. Saya tak ingat in spesifik. Nabi kata bila kita buat begitu, semayang berjemaah, zikir pada Allah, bila waktu boleh semayang, kita semayang 2 rakaat. Maka ditulis baginya pahala haji dan umrah sempurna kata Nabi. Itulah hadis semayang syuruk. Jadi hok ambil kata semayang syuruk ni sunat, dia pakai hadis itulah. Dan sebagian yang tak ambil hadis itu sebagai syuruk, dia kata duha tu, duha bukan syuruk. Cerita dia macam tu lah. Tapi kalau nak semayang, you are welcome. Boleh semayang syuruk, bila masuk waktu harus tu, semayang di awalnya. 5 to 10 minutes ataupun 10 minutes to 15 minutes. Masa tu semayang syuruk, isyraq. Saya personally, saya tak pernah semayang isyraq ni. Saya semayang duha aja. Tapi kalau nak semayang boleh. Ada ulama yang mensunahkannya. Dalam mazhab Syafi'i ada yang mensunahkan, ada yang tidak mensunahkan. Boleh. Semayang sunat ni dia agak fleksibel. Ulama tak rigid.
Ya. Dan sebahagiannya memang very clear. Sahih, sore. Isyraq ni yang jadi khilaf tu pasal tidak sore. Ya. Bukan Nabi sebut sembahyang isyraq. Cuma Nabi kata, yang Nabi sebut ialah kalau naik matahari tu dah boleh sembahyang, kamu sembahyang 2 rakaat. Dia kata isyraq tu. Kan? Boleh sembahyang tu sembahyang. Isyraq tu, syuruk tu. Sebab kata dah itu duha. Tapi duha di awal waktu. Ya. Cerita dia macam tu lah. Boleh? Ada soalan lagi? Ustaz, tadi yang hadis yang 10 tu. Ha? Dia berjemaah ke boleh bersama? Itu sembahyang seorang. Itu sembahyang tidak disunatkan berjemaah. Sembahyang duha atau isyraq, dia termasuk dalam sembahyang sunat yang mutlak yang tidak disunatkan berjemaah. Tapi dia tak perlu solat subuh jemaah. Ha? Dia tak perlu solat subuh jemaah. Untuk dapat fadilat tu dia kena sembahyang subuh berjemaah lah. Tapi untuk sembahyang tu dia tak syarat subuh berjemaah. Faham tak? Bila habis waktu witir, okey, witir ni ada dua pendapat. Pertama, witir ni sampai sembahyang subuh, Pertama, witir ni sampai waktu solat subuh saja. Bila dah masuk azan subuh, there is no more witir. Tak ada witir lagi. Ya? Kerana Nabi sebutlah hadis Aisyah yang diriwayatkan dalam sebahagian buku sunan. Tak saya dalam Sahih Bukhari ada, Muslim ada, macam tu lah ya. Nabi kata sembahyang witir ni daripada waktu isyak sampai tulu'il fajri. Ya, salatul witri min salatil isya ila tulu'il fajri atau kama qala. Sembahyang witir ni daripada sembahyang isyak sampai kepada sembahyang subuh. Waktu subuh. Azan subuh tu. Masuk waktu subuh tu. Tak boleh. Ya, dan saya ingat majoriti kot, tak silap saya majoriti berpegang begitu. Walau bagaimanapun ada segelintir kata witir ni tak habis dengan azan subuh jika kita tertidur. Ya. Dan itu yang disebut dalam buku-buku fiqh kontemporer yang kita lihat lah ya. Hatta dalam Tamamul Minnah Al-Azazi yang menghuraikan buku fiqh Al-Albani lah. Boleh sebut Al-Albani ya? Oh, mau dia allergi Al-Albani. Saya tak pastilah jap. Saya tak pasti dalam buku-buku fiqh yang lain. Tapi ada sebut juga di mana sebagai tapi ada disebutkan di mana sebagai ulama kata witir ni kalau kita tertidur jaga-jaga dah azan subuh, kita boleh saja witir. Kerana ada hadisnya. Dan hadis tu sahih. Saya tak ingatlah kitab sunan mana. Di mana kata Nabi man nama an salati witrin aw nasiyaha falyusalliha iza zakaraha awin tabaha ilaiha atau kama qala. Siapa-siapa yang tertidur daripada witir atau melupakannya, terlupa, tertinggal, maka dia solatlah bila dia teringat atau dia terjaga. Jadi based on that hadis, kita terlewat kan, terjaga. Witir tak sembahyang lagi. Boleh saja kita mandi, kita sembahyang. Kita mandi, kita ambil wudu, and then kita sembahyang witir dulu. After that baru kita sembahyang subuh. Dia kata boleh saja. Adalah pendapat tu. Kalau nak amal dia is okay. Boleh aja. Ya. Tapi sebaik-baik witir ialah before azan subuh. Tu sebaik-baik witir. Apa dia? Ya. Saya pernah dengar hadis yang kata dia solat atas kenderaan tapi solat pagi yang naik kuda masuk lecak ke apa? Kenapa? Dulu dia solat pagi atas kenderaan. Ha. Saya dengar solat sunat dia yang boleh solat atas kenderaan. Sembahyang fardu atas kenderaan. Yang saya dengar. Okey, asas-asas sembahyang fardu dia mesti sembahyang yang sempurna sifatnya. Qiyamnya, rokoknya dan sujudnya. Dan kita tak boleh sembahyang atas kenderaan melainkan dengan keuzuran atau darurat. Boleh sembahyang tapi saja-saja tak boleh. Berbeza dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat kita boleh saja sembahyang di atas kenderaan walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Walaupun kita tak rokok dan sujud seperti biasa, cukup sekadar menundukkan kepala saja, sujud mesti lebih rendah daripada rokok. Ada hadis. Saya dah pernah hurai dulu rasanya, ada sentuh dulu. Ya. Sama ada musafir yang jauh atau musafir yang dekat. Asal naik kenderaan saja boleh sembahyang. Sembahyang sunat. Adapun sembahyang fardu, asas-asas sembahyang fardu dia mesti sempurna. Tak boleh tak menghadap kiblat, tak boleh rokok dan sujud secara tunduk main-main begitu, tak boleh. Kalau kita boleh sembahyang atas kenderaan,
betul-betul boleh hadap kiblat, boleh rokok, boleh sujud macam biasa, that is okay. Tapi ada ke kenderaan kita boleh semayang begitu? Agak jarang lah ya. Nampak? Apatah kapal terbang, kalau ada tempat solat, ada sebarang kapal terbang, ada tempat solat kan, tapi tak semualah. Boleh aja tuan-tuan semayang atas kapal terbang. Kalau boleh qiyam, rokok, sujud macam biasa, ada kiblat macam biasa, tapi kena cek lah kiblat ke arah mana-mana. Kalau naik kapal terbang ni ada kiblat tertentu, ada dalam web dia kan, cek. Boleh. Isu dia kalau semayang atas kursi, semayang atas kursi, atas kenderaan, ada isu lah, khilaf lah. Ada ulama kata tak boleh, kerana semayang fardu asal-asal mesti sempurna sifatnya, melainkan darurat saja. Naik kapal terbang tak darurat. Jadi dia kata kena semayang bila turun nanti. Kalau dah melepasi waktu, jamak takhir. Itu pendapat Ibn Utsaimin. Dia tak benar semayang atas kapal terbang kalau tidak melepasi dua waktu yang berkesinambungan. Kalau jarak dekat kan, kita sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Jangan semayang atas kenderaan. Tapi sebagai ulama membenarkan, macam Syekh Saleh Munajjid, dia kata boleh. Masa waktu saja, boleh saja kita semayang. Kalau kita lihat fatwa Jordan, sebaik-baiknya kita jamak. Tapi kalau nak semayang terus di atas kenderaan, harus kapal terbang. Ini isu dia kalau semayang atas kursi. Kalau semayang tu ada tempat yang khas, memang kita boleh qiyam, boleh rokok, boleh sujud, no issue ya. Jadi tak boleh lah, mesti semayang atas tanah. Kata Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, kana Nabi yusalli haitsu tawajjahat rahilatuhu fa idza arada al-fardhah nazala fasajada 'ala al-ard. Nabi ni kalau semayang, dia semayang saja atas kenderaannya, ke mana sahaja kenderaan dia pergi. Tak ada kiblat, tak. Rokok sujud, Nabi tunduk saja. Sujud lebih berat, lebih bawah daripada rokok. Tapi kata beliau, bila Nabi nak semayang fardu, Nabi akan turun dan sujud di atas bumi. Maknanya semayang fardu ni dia very straight. Kecuali kalau darurat. Darurat kan, boleh lah. Macam tadilah Ibn Utsaimin kata, kalau sekadar jarak yang dekat, kita boleh jamak, kita kena jamak. Kalau jarak yang jauh, tak boleh nak jamak. Boleh saja kita sembahyang di atas kapal terbang atau kenderaan itu sekadar yang kita mampu. Kalau ada tempat khas, wajib sembahyang tempat khas. Kalau tak ada, sembahyang saja atas kursi. Tapi dia mensyaratkan begitu. Ya. Untuk jarak dekat kan, jamak. Atau jarak dekat, jarak jauh tak apa. Cerita begitulah. Darurat tak apalah. Ya. Macam tadi, jarak jauh, darurat itu. Ya tak? Nak semayang sempurna, tak ada tempat khas. Nak jamak pula, jauh. Kira darurat tu. Jadi boleh saja semayang atas kursi bila masuk waktunya. Kalau kapal terbang lah. Kalau atas kuda lah. Kan? Ada lagi orang semayang atas kuda. Tak tahu lah kan. Cerita dia begitu lah. Saya selalu semayang atas kereta. Sambil bawa kereta semayang. Oh, best lah. Tak pernah semayang atas kereta. Biasa saya semayang sunat subuh atas kereta. Pasal kita keluar rumah sebelum subuh. Kita sampai surau, nak pergi kuliah subuh tu, depa biasa dah semayang subuh atau dah dekat nak semayang, tak dan saya nak sunat subuh di surau. Saya memang kalau kuliah subuh atas kereta je. Allah Akbar. Okey je. Tapi semayang sunat lah ya. Tetapi laju Ustaz. Aha. Saya belum pernah naik lagi. Seronok tak? Dah boleh kan. Seronok tak? Dia ada surau. Ha? Ada surau. Okey. Jadi kiblat tak boleh tahu. Tak boleh. Kiblat tak tahu? Kiblat tak perlu kita yakin 100% ke arah mana. Ya. Cukup dengan zon saja. Kalau ada orang yang khabir, mana dia tahu atau kita rasa dia tahu kiblat, kita tanyalah dia. Ada pekerja dia, ada pegawai dia, kita tanya. Kalau tak ada, kita tentukan sendiri lah. Agak-agak kita belah mana semayang. Allah Akbar. Boleh. Handphone boleh juga. Tak apalah. Pasal kiblat ni memang dia syarat sah semayang. Tapi dia tak wajib secara qat'i, cukup dengan zon ni. Maksudnya kita tak perlu 100%. Cukup kita menentukan kiblat.
dengan kaedah-kaedah yang kita rasa inilah caranya. Tapi bila habis sembahyang, alamak salah kiblat atau wajib ulang. Ada khilaf lah. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i fatwa lama dia kata tak wajib ulang. Fatwa baru dia kata wajib ulang kalau tersalah kiblat. Jadi tuan-tuan mazhab Syafi'i kena ulang balik lah. Saya tak tahulah, saya jarang naik kenderaan jauh-jauh ni. Tak tahulah kan, kiblat hilang lah tak hilang lah tak tahulah kan. Ya. Tapi sembahyang sunat tak ada isu dia sembahyang wajib lah, sembahyang wajib, sembahyang fardu. Ya. Betul Ustaz, orang yang masuk ni Aha. tak dijadikan imam kalau itu pun. Okey. Rasa dah pernah hurai dulu kot, 2-3 bulan lepas kan. Ada isu timbul dulu tu. Siapa yang keluarkan isu tu dulu ah? Bulan 5, bulan 6 hari tu. Ada orang tanya dulu. Ada viral juga isu tu pasal apa ah? Ada ustaz duk cerita macam mana. Okey, cerita dia bila kita masbuk, mana kita lewat lah. Ya. After imam bagi salam, kita bangkit sembahyang sendiri kan. Orang belakang mari, boleh ikut tak? Ulama tak sepakat. Sebahagian membenarkan, sebahagian tak benar. Ya. Saya ingat 4 mazhab ni ada 4 pendapat lain-lain. Dan mazhab Syafi'i dalam bab ni yang the most flexible, hak paling ringan sekali. Boleh saja kita bermakmumkannya. Boleh saja. Tapi sebahagian lain kata tak boleh. Macam Hanafi, tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Mana tak sah sembahyang begitu. Kerana kita dianggap berimamkan orang yang menjadi makmum kepada imam yang lain. Macam terdouble, tertriple kat situ. Imam Malik pula dia beza kan. Kalau masbuk tadi, masbuk yang 1 rakaat pun tak ada. Dia sapa-sapa, imam duduk sujud yang terakhir. Rakaat terakhir. Dia tak dapat walau 1 rakaat pun dengan imam. Hak ni dia kata boleh kita ikut belakang dia. Kalau kita tahulah, mana kita tahu. Kita masuk-masuk tengok dia sembahyang, macam mana kita nak tahu? Tapi kalau kita tahu, boleh kita ikut dia. Tapi kalau dia makmum dengan imam tadi, sempat sekurang-kurang 1 rakaat, tak boleh. Hanafi dia ketat, langsung tak boleh. Malik dia longgar sikit. Kalau dia kurang daripada 1 rakaat, boleh. Kalau 1 rakaat dan ke atas, tak boleh. Syafi'i dia very flexible. Boleh. Sebab tu saya kalau sampai, saya ikut je belakang. Sebab dalam hal ni dia tak ada nas. Betul-betul ijtihad. Suli ijtihad. Mana setahu saya tak ada nas lah. Dan kata ulama yang tak benar tu, dia kata tak ada riwayat sahabat ikut di belakang sahabat lain yang masbuk. Agak strong juga tu. Tapi ijtihad kan. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Tapi saya personally memang saya akan ikut orang yang sembahyang di belakang. Saya tak sembahyang seorang lah. Ya, tuan-tuan pun boleh melakukannya. Dan saya ingat kelaziman lah kita biasa kalau kita lewat, kita akan ikut belakang. Sebab tu kalau imam wirid kuat-kuat, kita marah juga pasal kita tak boleh nak ikut. Ya tak? Tak dengar. Imam depan tak dengar pasal kuat sangat kan. Wirid kuat sangat, kita nak ikut imam yang baru tak boleh. Sebab tu bila jadi imam tu jangan kuat sangat. Kita kat belakang tu ada jemaah-jemaah baru ya. Payah kat cakap tu kan. Kita zikir kuat ni dia sensitif juga. Padahal tak sensitif pun. Okey. Ada soalan lagi? Cukup tu perut dah lapar ni. Jadi setakat tu dulu insya-Allah taala aku Luqul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.